Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusi majlis, yang saya sanjungi sahibul fadilah Ustaz Abdul Halim Hafiz selaku Nazir Masjid Jami' Hasaniyah ini dan barisan jawatan kuasanya, yang berusaha Datuk Ketua Kampung, Ashabul Fadilah, Tok-tok Imam, Tok-tok Guru, para alim ulama, para ibu bapa, anak-anak, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita lafazkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ni di satu tapak masjid yang cukup istimewa. Usianya lebih tua daripada orang yang ada dalam masjid ni, 100 tahun. Kalau di Malaysia masjid umur 100 tahun tak banyak, dikategorikan tua masjid tu. 200 tahun, 300 tahun lagilah kurang, bukan tak ada. Tapi kalau kita pergi ke Petani, kita tengok masjid Kerisik dan juga beberapa 1-2 masjid lagi yang usianya sudah mencecah 4 atau 500 tahun, artinya lebih tua lagi. Dan kalau kita pergi ke Turki, masjid umur 100 tahun ni kira muda masjid tu, sebab masing-masing umurnya 800 tahun, 700 tahun, mungkin ada 900 tahun. Artinya lama masjid mereka. Bayangkan sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari mati di Turki. Tempat mati itu dimakamkannya ada masjid, buat masjid. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih tak kala nak buka kota Konstantinopel, dikatakan beliau ziarah tempat tersebut, mengambil satu semangat inspirasi daripada semangat Abu Ayyub untuk mendapat dan meraihkan apa yang Nabi sabdakan, la tuftahunnal Konstantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jaish zalikal jaish. Kota Konstantinopel pasti akan dibuka sebaik-baik pemerintah yang membukanya dan sebaik-baik tentera yang menyertai pembukaan tersebut. Tapinya tuan-tuan, tengok, walaupun sahabat yang mulia ini nak buka, tak boleh buka. Percubaannya puluhan kali, sehinggalah hampir 800 tahun selepas sabda Nabi, maka lahirlah seorang pemuda bernama Muhammad yang digelar dengan Muhammad Al-Fatih, anak kepada Sultan Murad yang kedua. Bila mana dia dapat buka kota Konstantinopel, menakjubkan usianya kurang daripada 22 tahun. Ada riwayat menyatakan bahawa beliau buat percubaan 9 kali dan akhirnya berjaya.
bila berjaya, dia dapat menukar satu antara gereja tertua di kota Konstantinopel ini, Hagia Sophia, atau dipanggil sebagai Hagia Sophia, dijadikan masjid dan ditukar daripada kota Konstantinopel kepada Istanbul, sebelumnya dikenali sebagai Islambul. Islambul memberi makna kota Islam. Tuan-tuan, itulah sejarah. Artinya masjid dalam Islam ni ada yang tua. Masjid yang paling tua namanya Masjid Kaabah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang ditegakkan, didirikan di atas muka bumi sebagai tempat ibadat adalah Mekah tu. Mengikut riwayat Abu Dzar, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah masjid yang pertama? Dijawab Masjidil Haram atau Masjid Kaabah. Kemudian ditanya apakah masjid yang kedua? Maka dijawab Masjidil Aqsa. Kemudian ditanya berapakah jarak masa antara keduanya? Maka dikatakan 40 tahun. Begitu juga selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, perkara pertama Nabi bina namanya masjid. Tapak hak yang kita pergi semayang di masjid Nabi tu, itu adalah asalnya kepunyaan dua anak yatim daripada kabilah Bani Najjar, yang kawasan tu ada kubur lama. Makanya Rasulullah SAW pilih lokasi itu, dan dua anak yatim ni kata, tak apalah ya Rasulullah, ambil saja je lah. Maka kata Nabi, tidak, saminuni, kamu berharga kepadaku. Maka dinilai berdasarkan value pada masa itu. Maka akhirnya disebut harga. Abu Bakar As-Siddiq mengambil duitnya terus bayar. Dengan sebab itu para ulama berkata, tak ada seorang pun atas muka bumi yang datang ke Masjidin Nabawi, letak pada dahinya untuk sujud satu sujud, kecuali termasuk dalam aset akaun pahala Abu Bakar, kerana atas dermaannya itu, wakafannya itu. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah sepintas lalu berkenaan dengan usia masjid lama. Dan kalau kita tengok di dunia ini, masjid makin lama makin banyak. Dan di zaman dahulu, masjid yang besar biasanya terletak pada ibu-ibu negara. Antara masjid yang terkenal ialah Masjid Jami' Al-Umawi, yang dikatakan ditegakkan pada tahun 61 Hijrah oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Masjid ini cukup besar, tuan-tuan. Begitu juga dikatakan masjid besar di kota Baghdad pada zaman kerajaan Abbasiyah. Dan sebelum daripada itu, masjid juga ditegakkan di kota Mesir, Masjid Jami' Uqbah, salah seorang sahabat Nabi yang telah datang dan berkunjung ke situ, membina satu masjid namanya Jami' Uqbah Ibn Amr. Dan begitulah masjid direka cipta dari semasa ke semasa. Zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab yang memerintah sekitar tahun 13 Hijrah berakhir pada 23 Hijrah, dikatakan pada zamannya tertegak 1000 menara. Artinya menara ni ada masjid zamannya sahaja.
Di Mesir, di Kahirah sahaja, masjid tak kurang daripada 1000 buah masjid, dan ia bertambah dari semasa ke semasa. Artinya cintanya ummah kepada masjid cukup hebat. Justru bersempena dengan merayakan atau mengadakan satu sambutan 1100 tahun masjid ini, maka elok kita bincang satu tajuk, Imaratul Masjid. Kita nak mengimarahkan masjid. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mafhumnya, sesungguhnya yang mengimarahkan masjid-masjid Allah ini adalah orang yang sifatnya beriman dengan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat. Sebab orang jadi jawatan kuasa masjid, dia tak ada allowance 14,000 sebulan, tak ada. Biasanya percuma je. Kadang-kadang poket dia pula kena keluar. Cuba rasalah, cuba tanya. Kerana apa? Kerana dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat, dia harap balasan. Dan sifatnya ialah wa aqamas salah, dia sendiri kaki masjid. Jangan dia sendiri 4 tahun baru nampak sekali, 4 bulan. Tak, dia selalu ke masjid. Wa aqamas salah wa ataz zakah, dia ni beri zakat. Yang terakhirnya, walam yakhsha illallah, dia tak takut kecuali Allah. Kerana masjid adalah haibah bagi Allah, kerana ia rumah Allah. Itulah hebatnya masjid. Mudah-mudahan golongan seperti itu akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Baik, bila kita tengok kalimah masjid, satu-satunya kalimah yang cukup pelik, tuan-tuan. Masjid merupakan ismul makan, nama tempat, dan dia menyalahi kaedah yang disebut sebagai kaedah kiasi. Kerana kiasi, setiap kali ismul makan bila mana atas wazan fa'ala, maka di situ biasanya dibaris ataskan huruf ain pada sebelum akhir lam. Maknanya maf'al, artinya jadi masjid, tapi dibaca dengan masjid. Kenapa? Kerana bacaan masjid ini bukan lagi bacaan berdasarkan kepada qiyasi, tetapi berdasarkan kepada simai. Kerana dalam bahasaan Al-Quran disebut masjid, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Allah menyebut minal masjidi al-harami ilal masjidi al-aqsa. Dia tak kata masjid. Kata ulama, mulianya masjid dia ambil daripada kalimah sujud. Sajada yasjudu sujudan. Sujud ni adalah salah satu daripada rukun solat yang paling ghayatul khudu', yang paling rendah sekali. Maksudnya terperesuk kita letak dahi kita yang tertinggi sama ereh dengan kaki kita atas tanah. Kerana kita sampai tahap tu, mulut kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci kamu ya Allah yang maha tinggi. Kita paling rendah, kita paling tinggi. Allah tengok, kita ingat. Nabi bersabda, akrabu ma yakunul abdu inda rabbih inda sujud.
fashtahidu lahu bid-du'a faqaminun an yustajaba lakum aw kama qala. Seorang hamba tu paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud, maka hendaklah dia bersungguh untuk berdoa, kerana ketika itu amat wajar diterima oleh Allah. Jadi bila mana daripada kalimah sujud itu, maka disebut dengan masjid, tempat sujud. Dia tak kata tempat solat, tempat sujud. Bila disebut masjid itu, seolah-olah orang masuk masjid ni, jim tu sendiri bagi bawah. Maknanya orang masuk masjid ni, dia tak bolehlah sombong, dia tak bolehlah angkuh, tapi dia membaiki, mentarbiah diri dia sehingga jadilah dia cukup humble, walaupun dia sekaya manusia di tempat dia. Hebat masjid, tuan-tuan. Masjid ini, tuan-tuan, disebut begitu banyak istimewanya. Orang tukang bina masjid ini satu kedudukan yang istimewa. Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa bina masjid kerana Allah, maka Allah bina baginya satu istana atau rumah hebat dalam syurga. Kalimah bina masjid ini dalam riwayat yang lain menyebut walaupun sekadar sejumlah sikit sumbangan kita, seria je kita sumbang. Kita sumbang, orang kata kita nak bina masjid ni, kita pun ambil duit RM1 letak. RM1 yang kita derma itu bukan maknanya kita tak layak dapat satu istana, satu rumah dalam syurga, walaupun hanya sedikit. Bayangkan kalau banyak, walaupun sedikit, maknanya di situ ada satu galakan membina masjid. Kita ni duduk dalam masjid, tuan-tuan, banyak kita dapat pahala. Kalau orang kaya setengah tempat tu, bil air, bil api tu sentiasa lesat, dia bayar. Kerana itulah aset akhiratnya. Begitu juga apa keperluan masjid dia selesaikan, maka itu adalah baik. Jadi itu masjid. Keduanya, masjid ini, tuan-tuan, hebatnya kalau kita selalu datang ke masjid, hati kita akan teringat setiap hari itu nak pergi ke masjid. Maka sebenarnya sifat ingat nak datang masjid, hati tertakluk kepada masjid, sebenarnya ia mendapat lindungan arasy Allah. Pada hari tidak ada lindungan melainkan lindungan arasy Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis yang panjang, hadis Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah. Pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah, iaitu salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang mana hatinya tertawang, tertakluk kepada masjid. Dalam riwayat yang lain, Nabi menifatkan sebagai ribat, orang yang berada di perbatasan melawan musuh Islam menjadi benteng, orang yang sifatnya intizarus salah ba'da salah, tunggu solat selepas solat. Artinya jiwanya sentiasa nak ke masjid. Hebat, tuan-tuan. Ada je sifat nak ke masjid, ini baik betul. Begitu juga kalau kita selalu datang ke masjid.
Kerana Nabi kata orang yang selalu datang ke masjid ni, dia ni orang yang ada iman. Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok seorang lelaki beradab ni bukan 2 hari sekali, 14 hari sekali, dah tiap-tiap hari lah datang ke masjid, maka saksikanlah orang ni ada iman. Saksikanlah. Sebab orang munafik, dia tak suka datang masjid, dia gelisah. Tapi orang beriman ni dia selalu datang masjid. Sifat. Dr. Ai Al-Qarani berkata, kalau kamu nak cari kawan, carilah kawan dalam masjid. Sebab orang yang kawan dalam masjid ni dia luar biasa. Jadi pergi ke masjid ni sifat orang-orang baik zaman dahulu, selalu datang masjid. Tuan-tuan tengok Tok Bilal. Tok Bilal ni bila dia panggil kita ke masjid, dia kata hayya 'alas salah. Kalimah hayya ni tuan-tuan, dia bukan makna relax berada. Tapi bila hayya ni maknanya bersungguh pergi ke masjid, cepat. Hayya. Hayya ni itu makna hayya, bukan kaya. Dah. Hayya ni makna pergi. Hayya 'alas salat. Dan sengaja Tok Bilal bila azan hayya 'alas salah, Tok Bilal ni dia baca selepas pada tu hayya 'alal falah. Tuan-tuan, bila mana dia kata jom mari kejayaan, kejayaan tu datang selepas solat. Maknanya kalau awak nak berjaya, awak semayang. Dan kalau awak nak berjaya, awak semayang awal waktu. Dan kalau awak nak berjaya, awak semayang di masjid. Cukup tu sahaja nasihat untuk anak-anak kita. Dia boleh buat macam ni, sebuah kejayaan yang akan berlaku dalam lakaran hidup dia. Buat apa? Kita kena yakin seperti itu. Kerana inilah janjinya. Orang yang sembahyang, cuba tunjuk kat saya seorang lelaki, kita masuk masjid, tengok gebah, mulutnya buih, kemudian tengok mata belalak dah, tanya kenapa hamba nak mati dah, tak makan 14 hari dah. Tak ada. Sebab orang semayang, orang pergi masjid, orang ni biasanya cukup makan. Ada makan tak lepas ni? Ada. Allah, tengok. Bukti selalu dah. Murah rezeki. Jarang orang pergi masjid jenis tu. Allah bagi rezeki. Kehidupan boleh. Masjid, tuan-tuan. Sebab itu kita baca sejarah orang zaman dulu selalu datang masjid. Seorang ulama besar bernama Al-A'mash, ada kata nama sebenarnya Sulaiman bin Mihran. Zaman tabi'in atau tabi'in tabi'in. Al-A'mash radhiyallahu an nak mati, dia pakar hadis, ulama. Bila nak mati ni sakit, anak-anak, cucu, bini, keluarga duk ipung kat tengok abah hatuk sakit ni, kesian nangis. Pakat nangis habis. Dia tengok anak cucu menangis ni, dia bangkit dan dia cakap, wahai anak cucuku, aku nak bagi kamu ada satu nasihat aku padamu. Aku nak pecahkan nasihat aku, nak bagi tahu rahsia aku. Untuk pengetahuan kamu, sudah 60 tahun aku tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam. Bukan 6 hari, 60 tahun. Apa makna tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam? Maknanya 5 perkara. Perkara pertama, dia semayang di masjid. Kalau semayang rumah, mana ada tu imam duduk di rumah kita.
Kedua, dia sembahyang awal waktu. Takkanlah sembahyang zuhur pukul 3.30 Tok Imam tunggu kita. Siapa kita? Ketiga, dia sembahyang saf pertama. Kalau macam kita sembahyang maghrib, kita mari lewat, duduk saf belakang. Sempat sebelum salam tahiyat. Maknanya dia saf pertama. Keempat, maknanya dia datang awal ke masjid. Kelima, sudah barang tentu orang macam ni sembahyang khusyuk. Ini Al-A'mash radhiyallahu an buat macam itu. Sa'id bin Al-Musayyib, sayyidut tabi'in di kota Madinah, hebat, alim besar. Dia digelar sebagai rawiyatu Umar, perawi riwayat Umar. Dia banyak mengambil riwayat daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sa'id bin Musayyib menyatakan, sudah 40 tahun aku tak pernah luput takbiratul ihram bersama imam di kota Madinah. Mereka ni cinta masjid sampai tahap tu. Boleh jadi kita kata ni zaman dulu ustaz, zaman sekarang macam mana? Ada juga. Ada seorang penduduk di kota Mekah, dia tak pernah luput sembahyang berjemaah di masjid. Bukan Masjidil Haram lah, masjid tepi rumah dia. Namanya Abdullah Al-Asiri. Selalu sembahyang di masjid, tak pernah luput sembahyang berjemaah di masjid sejak dulu lagi. Dah apa benda hebatnya, kampung kita pun ada ustaz. Hebatnya orang ni Abdullah Al-Asiri hafizahullah adalah orang yang paralyzed, tak boleh jalan. Kita gauk pun tak pergi masjid, tak boleh berjalan, pergi masjid. Cara pergi ngakuk, faham mana ngakuk? Ngakuk. Allah, tengok orang zaman dulu. Orang ni cerita zaman sekarang ni. Abdullah Al-Asiri pergi masjid. Tengok hebat tak? Seorang lelaki daripada Yaman pergi masjid setiap hari. Dia ni buta. Dia gabungkan tali di rumah dia dengan tali kat masjid tu. Dia urut tali tu sampai masjid. Seorang remaja pergi masjid walaupun sembahyang subuh, paralyzed, huyung hayang, OKU. Nak naik tangga masjid tu, kaki dengan kaki buang kasut, tangan tak berfungsi sangat. Seorang yang lain pergi masjid, sampai dalam masjid tuan-tuan, kalau ibarat situlah tempat wuduk ke apa, keluar daripada pintu tu, nak siapa masuk saf ni, cara dia buat macam mana? Berguling. Jangan buatlah kalau kita sihat, tak payahlah. Berguling. Guling. Akhir sekali masuk saf, duduk depan menghadap sembahyang. Allah, orang macam ni macam mana dia cinta kat masjid. Cantik. Kita boleh buat. Kalau kita buat, okey. Bila kita pergi je masjid, anak bini kita pergi ke masjid, keluarga kita pergi masjid, cinta masjid, insya-Allah berjaya hidup dia. Anak dia berjaya, keluarga dia berjaya, dia berjaya, semua berjaya. Sebab Tok Imam, Tok Bilal, tak ada seorang pun nafi Tok Bilal. Sudah Tok Bilal azam pegang leher Tok Bilal. Tok Bilal pun kata hayya al falah, tak betul, tak betul. Tak ada seorang.
Memang benar ini janji. Artinya hebat orang datang ke masjid. Jadi kita macam mana tuan-tuan? Masjid, kalau kita tengok dalam Islam, masjid ni dia ada 6 fungsi. Bukan 1, 6 fungsi. Sebagaimana yang disebut oleh Allamah Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ada 6 fungsi masjid. Antara fungsi masjid adalah tempat solat, itu makruf. Antara fungsi masjid ialah tempat belajar. Universiti pertama dalam Islam masjid. Azhar tu asalnya masjid, Jami' Al-Azhar masjid. Qairawan masjid, Zaitun masjid. Di Maghribi asalnya masjid. Sebab itu kadang-kadang orang zaman dulu belajar di masjid lebih alim daripada profesor di universiti. Ada tuan-tuan guru. Berapa ramai ulama besar yang belajar dalam Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Bacalah sejarah. Cukup ramai. Ada halaqat ilmu. Apa makna? Makna masjid ni sebenarnya kalau kita jana betul, dia boleh jadi universiti. Cuma janganlah belajar satu kitab tu 14 tahun, 13 tahun. Jadi dia tak mati, tok guru mati. Tok guru mati ataupun dia mati dulu, atau dua-dua tak datang. Habis itu je. Dia kena berperancangan, kena buat teratur, baca. Kita tahu sejak 20 tahun saya duduk masjid ni, saya telah khatam lebih kurang dalam 25 buah kitab. Kan sedap dengar. Sedap. Tafsir sudah, hadis sudah, tauhid sudah. Apa lagi? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Baca betul-betul. Ilmu dapat. Jadi ni penting. Masjid kena hidup macam tu. Dan kalau boleh kita menjadikan masjid ni, masyarakat mesra masjid, masjid mesra dengan masyarakat. Orang tua boleh datang masjid. Orang yang jenis sakit duduk atas kursi boleh datang masjid. Orang yang gauk boleh datang masjid. Orang sakit bisu boleh datang masjid. Perempuan boleh datang masjid. Orang remaja boleh datang masjid. Anak-anak boleh datang. Bukan dia datang saja, tapi buat pengisian. Macam anak-anak kecil tu kumpul belakang, seorang tu ceramah tentang Nabi-Nabi. Bermula Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi apa-apa. Akhirnya dia dapat satu maklumat. Dia tahu. Malaikat pula, sahabat pula, kisah Nabi-Nabi pula, kitab-kitab sejarah. Oh, akhirnya dia dapat satu ilmu ensiklopedia yang luas. Ambil Ghazawatul Rasul, sejarah peperangan Rasulullah, peperangan yang berkemenangan dalam Islam dulu. Jadi tuan-tuan, kerana masa pun masuk dah, kita berhenti sekejap untuk beri laluan kepada azan. Masuk lagi. Oh, jam dah masuk lagi. Jam saya masuk dah, ni dah masuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah masjid. Kita tengok. Jadi semua orang dapat maklumat masjid. Jadi yang naknya ilmu dalam masjid. Kita balik, kita dapat ilmu daripada masjid. Kita dapat kesedaran, kita faham ilmu tu. Baik tafsir, baik hadis, barulah kita rasa aku pergi masjid ni tak saja, aku dapat. Dan kalau boleh dalam sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali, buat satu ceramah khas. Ceramah yang betul-betul tuju atas kepala, kena atas kepala kita. Contohnya membina keluarga bahagia. Bahagia dah keluarga?
Bahagia lah, sah tak bahagia. Cakap tu. Mana contohnya kita cakap ni hak realiti. Satu kali ceramah pula tajuk bagaimana mentarbiah anak cara Islam. Ambil. Kadang-kadang kita bincang satu tajuk bagaimana melansaikan hutang paling baik, paling mudah. Ini yang berlaku dalam realiti hidup kita. Tak payahlah cakap hok jenis terawang, cakrawala atas ni macam mana. Kau kira berapa kali? Dah. Kau unit falak jabat mufti ke tak? Dah. Yalah boleh belajar, tak ada masalah. Sekadar ilmu je lah. Kita cakap in reality, waqi'i yang berlaku kat kita. Itu baik. Tapi bukanlah tiap-tiap malam dia macam tu. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Apa benda? Tarkiz isu. Raja bomoh antarabangsa. Tajuk tu. Ya betul-betul. Kat mana betul, kat mana salah dan sebagainya. Contohlah. Jadi kita berhenti dulu sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah peranan masjid. Iaitu yang kedua saya sebut sebagai tempat belajar. Cumanya bila nak belajar ni, mari belajar ni orang tak ramai, tuan-tuan. Buka kitab tak ramai. Jadi macam mana kita nak ramai? Daripada dulu kini sampai selama-lamanya tak ramai hak tu. Ni 3 generasi dah saya dengar tadi. Mana imam, ayah imam, mana imam, bapa imam, atuk imam. Tu. Sekarang ni cucu contohnya lah. Maknanya macam mana kita punya belajar? Tak ramai. Saya nak bagi petua pada malam ni macam mana nak ramai mari masjid. Pertama sekali, ketua Nazir buat kambing bakar. InsyaAllah kambing bakar. Saya cakap ni tuan-tuan nampak saya bergurau, tapi tak serius. Saya mengajar di Selangor, saya mengajar di Negeri Sembilan. Setiap hari Sabtu, hari Ahad. Pukul 8.30 pagi baca kitab, 3-4 reti kitab. Pak sana pun sama, 2-3-4 reti kitab. Mengajar. Jadi bila mengajar di Selangor tu di Masjid Hishamuddin, Sepang. Mengajar. Kita ada tabung kita sendiri. Saya juga beri 10 riyal ke, ikut bandar lah, ikut mampu, sahabat-sahabat beri. Tiap-tiap sudah mengajar, mereka suka saya mengajar sebab cepat. 8.30, 9.30 sudah lah. Jadi makin baca kitab jadi seronok dia. Tak payah baca sampai 4 jam, 3 jam. Tak, sekejap je. Sebulan atau 2 bulan sekali kambing bakar. Mula-mula seko habis. Tak ada orang darah tinggi macam manis boleh makan semua. Dah cukup. Akhirnya kita kata tak boleh seko 2 ekor. Bakar 2 ekor. 2 ekor pun habis juga. Perempuan marah. Perempuan kata tak cukup saya. Orang perempuan pun cakap nak kambing bakar. Akhirnya kata tak apa, 3 ekor, seekor perempuan, 2 ekor lelaki. Baru lega. Dan saya perhatikan bila time kambing bakar, ramai orang datang. Cuba sekali cuba tengok. Tengok tuan-tuan. Rupa-rupanya manusia suka macam tu. Dia tunggu, beratur, tunggu. Dah. Baik. Maksudnya, carilah sikit makanan,
carilah untuk nak ajak mereka seronok. Jangan gerak je tabung tapi makan tak ada, tabung je gerak, sedekah. Jangan. You know, give and take. You give tu dia nak take, dia nak makan. Jadi seronok. Itu antara petua yang saya nampak bagus. Kita boleh buat macam tu. Sungguh kami buat macam tu. Poin yang kedua, yang ketiga, peranan masjid ni sebagai takaful. Dia ni kenal ahli jemaah masjid ni. Kalau di dalam qaryah kita sudah barang pasti ada anak yatim, ada orang miskin, kita letak satu tabung anak yatim miskin, kita bagi by week, setiap minggu. Macam harga minyak akan datang ke setiap minggu, bagi tiap minggu. Bagi tiap minggu. Lepas asar hari Jumaat, jom mari bagi. Sekepala 50 riyal ke, dia pun ini mari 4 orang. Senaraikan betul-betul. Tuan-tuan, anak-anak yatim ni bila kita santuni macam tu, dia duduk tepi dinding, dia menangis, dia angkat tangan, ya Allah, panjanglah umurku. Orang-orang kampung aku ni baik, mereka tolong aku susah sendiri. Tengok satu masjid di Kuala Lumpur, saya ceramah berkenaan anak yatim. Saya kata isu ni, dia datang kat saya, dia kata, Datuk, apa yang Datuk ceramah tu kami telah buat. Saya sendiri anak yatim dululah, sekarang tua dah. Contoh dia cerita hadir. Dan saya sendiri merasa betapa penghargaan berlaku. Cantik dah, amat cantik. Janda, orang susah, fakir miskin, jadi masjid sampai tahap tu. Mereka datang dan mereka meriah masjid, mereka akan rasa hebat. Tuan-tuan, dalam sejarah hidup saya tak tengok satu tempat di mana jamuan terbesar dan terbanyak di dunia lebih daripada Masjidin Nabawi. Tuan-tuan, kalau pergi bulan Ramadan, kiri, kanan, belakang, depan, dalam raudah, depan tu email, luar masjid, dalam masjid, kiri masjid, kanan masjid, semua orang pakai donation untuk jamu kan. Hak kaya sampai 10 kawah jamu nasi. Hak miskin bawa satu tapeweh, buka separuh kecil, ajak 4 orang makan, letak air zam-zam. Allah, tengok budaya macam itu. Jadi kita pun boleh buat macam tu. Bukanlah payah sangat pun. Cuma kalau kita seorang sampai beratus-ratus setiap hari, tak tahan kita. Dan 3 hari 30 tahun tak pergi masjid tu, tak tahan kita. Tapi kalau pakai Allah, hak ni 10 riyal, hak ni 15, hak ni kada ada, ai okey. Macam kami buat tu. Kami buat melih kambing pun biasanya defesi. Mereka akan royak tepi saya, kata defesi hari ni 900. Kita keping ya. Pakai keluar. Hak ni pun keluar 40 riyal, 20 riyal, selesai, tak ada apa. Cara macam tu bagi saya cukup baik. Jadi takaful ni kena ada. Dan baik juga tuan-tuan, kalau boleh masjid di kampung kita ini, menjadikan masjid ini sebagai penyelesai masalah. Selesai masalah. Masalah bercerai, masalah nafkah, masalah merajuk, settle betul-betul kat masjid. Selesai. Masjid menjadi pendamai, masjid menjadi muslih, tukang islahkan. Jadikan masjid macam tu. Dan kena ada watak-watak macam ni. Wallahi, kalau ini berlaku, kita akan rasa keseronokan masjid kita. Apa
Apa masalah? Masjid. Sahabat Nabi dia jadikan masjid hebat. Sayyidina Umar nak latih panglima tentera, dia pergi masjid. Dia dapati seorang sahabat bernama Nu'man bin Muqarrin sedang solat. Sayyidina Umar duduk tepi dia, tunggu. Sayyidina Umar kata, inni ara mustakmilak, aku nak guna kamu. Dia jawab, kalau nak pungut zakat ayah, tapi kalau perang okey. Nabi Sayyidina Umar kata, bal ghazian insya-Allah. Pergi bawa dia panglima yang hebat sehingga mati syahid dalam peperangan. Sayyidina Umar pilih di mana? Dalam masjid. Ambil orang yang jiwanya dengan masjid. Tuan-tuan, masjid ni dia karamahnya luar biasa. Yang jadi masalah kita menikah je dalam masjid, lepas tu tak pergi masjid. Hak tu masalah. Kita kena biar jadikan jinak dengan masjid. Suka masjid ni baik. Perangai bersama dengan masjid ni baik. Dan masjid ni tuan-tuan, kalau boleh, walau macam mana pun sifatnya kena bersih. Bersih. Lama tak apa, bersih. Saya pergi ke Turki. Pergi Turki, pusing bandar Turki. Bukan bandar lah, kapung cerok mana tu. Sampai ke Kapadosia, sampai Bursa, Ankara, Istanbul, sampai kepada apa nama tempat dah tahu, Konya. Adalah beberapa tempat. Pernah sampai kapung, masjid kapung. Sepanjang perjalanan saya yang singgah-singgah kat masjid-masjid ni, saya tak nampak tandah-tandah dia rosak. Ada tak kita pergi ke masjid, buka tandah tu, keluar balik? La ilaha illallah. Keluar balik. Kejut kata apa? Ada benda apa? Ular? Tak ada. Ada tak kita pergi kat masjid, tandah tu, kita nak masuk bunyi orang gehing. Allah, letih. Sebab apa? Penyelok tak ada. Ada yang pakai kaki terajang sebelah ni, kan susah Allah. Jadi benda tu tak berapa sebenar. Tandah kita tak jauh, pergi Singapura je. Di Singapura tandah masjid ni kadang-kadang tu setiap tandah tu sabung tu dikerak dua. Ada sabung. Kita kalau ada dengan sabun-sabun telang. Tanda kita pula ramai orang yang gatal tangan lukis. Macam-macam lukis. Dan lukis tu benda-benda pelik-pelik aja pada dinding. Rajin pula dia melukis. Tengok. Jadi benda macam ni kita tak mahu dah. Kita nak bersih. Ada seorang tua zaman dulu, sahabat kita, murid kita, dia macam guru takmil lah, penyelarah gitu. Dia buat satu kajian berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Tajuk kajiannya mudah, bukan kajian master PhD mesti tak, guru takmil ni lah, guru-guru ni. Kajiannya bertajuk lebih kurang sebab-sebab orang tak datang ke masjid. Apa sebab orang tak datang masjid? Kalau tak silap, masa tu senaraiannya hampir 25 sebab. Banyak. Tok Bila gocoh dengan Tok Iman. Tu hal juga. Minta maaf lah bukan sini. Ini contoh. Kadang-kadang kita nampak macam kelakar, tapi itu lah. Kadang-kadang tu pula mereka yang cara tidak menyantuni orang-orang lain. Kadang-kadang tu pula masjid kosong, tak ada orang ngajar.
Kadang-kadang tu masjid pula kaya, tapi aktiviti tak ada. Masjid kaya, aktiviti tak ada. Makan pula nasi kat lauk, telur dengan ikan masin. Sedih je. Cari kat seladang seekor sembelih. Buah hati. Si arak. Biar macam tu. Tak, kadang-kadang kita kena realistik, tuan-tuan. Lain kalau kita makan untuk kita seorang, ni kita makan semua. Bila makan jamu masjid, berah tu biar berah molek, basmati. Belum mati kita makan berah mati dah. Kan biar buah hati. Ni cari berah 25% hancur. Letih lah tu. Berapa yang tu orang tua tak ada gigi. Payahlah. Orang pun tak lalu nak makan. Biar kita rasa seronok. Benda-benda macam ini kita boleh ajar, tuan-tuan. Itu dia. Jadi dia senara sebab-sebab. Kita bila kita datang satu tempat, kalau macam tak ada apa-apa, jemu kita. Ada sesuatu kita dapat. Kita boleh buat balik. Saya nak cerita pengalaman sikit lah. Saya syukur pada Tuhan. Bukan kata tak syukur-syukur sangat. Saya dah berhati, kalau pejabat mufti wilayah Persatuan ni, ini pejabat saya lah, saya. Kalau setiap hari tu tak ada orang datang pelik. Datang lepas satu kumpulan orang ni datang, orang luar datang, orang. Kalau orang Arab tu setiap minggu mesti ada punya. Macam minggu ni daripada Jordan datang, daripada Syria datang, daripada Yaman datang. Mari buat cakap macam-macam isu. Kalau pensyarah pula, hok profesor datang, hok kajian FRGS datang, hok sedang buat master, hok sedang buat PhD, macam-macam. Jadi otak saya ni, ni mesti buat wakaf, lepas tu buat audit pula, lepas tu buat kebersihan, lepas tu buat cerah pula. Jadi otak tu tak. Dia bukan satu hala je. Yang mikir Allah kata, ni pula bincang apa. Tengok. Dia tengok kata, ya Allah kata penting. Kita boleh buat biar orang datang. Tahu ni. Yang terbaru budak-budak pun datang. Budak-budak kecil datang. Baru beranak 4 hari, 5 hari datang. Suruh tahnik. Bapak dia bawanya. Ayah bawa. Tengok. Jadi kita nak meriah. Masjid pun kita nak je tu. Kita nak biar macam ni. Bukan. Jangan nampak masjid semayang je. Biar ahli jawatan kuasa mengaktivitikan. Saya suka katakan untuk akhirnya, masjid ni tuan-tuan, kalau dia berperanan dengan sungguh-sungguh, dia menyelesaikan kemeluk, akhlak, suasana, menharmonikan. Kita nak macam tu. Dalam kampung kita, ada tak kita dengar orang bergaduh sama-sama sendiri? Banyak besar. Ada tak Jawa? Walaupun dia orang Jawa dah, Jawa pula. Ada juga. Ada tak perasaan yang tak seronok? Ada. Ada tak orang kampung kita ni, muka dia datang masjid 4 kali setahun. Malam Maulidur Rasul, malam Syirak Merah, jenis-jenis turun-turun gitu je. Malam tu Qadar, anak raya, gitu je. Ada juga. Soalnya bukan kenapa, kerana mungkin dia rasa tak ada apa di masjid. Tapi kalau masjid kita boleh buat macam-macam, seronok, tuan-tuan. Saya bila tengok masjid-masjid macam ini, inilah pentingnya kita orang kampung. Kampung ni semua orang kawasan kita, orang kita kenal, 3 keturunan dia kita kenal. Tapi orang bandar tak, orang mendatang. Yang peliknya, sekarang ni orang bandar lah paling kuat ke masjid. Antara cara saya, setiap minggu saya akan pusing masjid hari Jumaat. Masjid ni. Soalan yang biasa saya tanya,
Biasa saja, lama tak jemaah datang. Saya akan tanya, malam-malam penuh tak aktiviti? Penuh tu. Saya akan tanya, jemaah dapat berapa? Dia pun sebutlah dapat tak banyak tu, dalam 8,000 je sekali. Tak banyak, 8,000. Contohlah, ada yang 14, ada yang 18. Betul. Tapi hidup masing-masing buat aktiviti. Hak ni kata saya, kami buat di Selangor tanpa sebut nama tempat yang saya selalu mengajar. Aktiviti yang dia buat di masjid tersebut hampir 100 kali sebulan. Kuliah maghrib sah ada, kadang-kadang kuliah isya, kuliah subuh banyak ada, kuliah duha ada, kuliah lepas duha ada, kadang-kadang kuliah zuhur ada, macam-macam kuliah ada. Saya mengajar tiap-tiap minggu situ. 3 minggu lepas ke 4 minggu lepas saya isytiharkan, dah 4 tahun dah. Saya kata saya tak boleh dah, jabat saya pun jauh dah. Dulu KL, sekarang ni Putrajaya. Saya pun nak masa saya yang amat terhad sekarang. Sungguh hebat. Dan saya berhati, dia punya hak yang tukang panggil orang tu, dia akan selalu panggil, tak boleh orang ni, orang ni, tak boleh orang ni, orang ni. Dia ada orang. Dan perjalanannya nampak smooth, molek. Ini kita boleh buat betul. Inilah peranan masjid. Jadi ambillah semangat orang tua kita dulu mengasaskan masjid ni. Biarlah kesinambungan kedatangan kita juga akan terus marak dan mekar, dan kita turunkan kepada anak cucu kita, insya-Allah. Sekadar itulah tazkirah ringkas saya. Mohon maaf kerana tak dapat nak panjang sangat. InsyaAllah tuan-tuan dapatlah banyak maklumat-maklumat. Dan kalau nak tanya kami, rojoklah dalam laman web kami, cukuplah www.muftiwp.gov.my. Kita sentiasa update hampir setiap hari dengan isu-isu yang pelbagai dan masalah-masalah termasuk isu masjid dan sebagainya, insya-Allah. Sekadar itu, marilah kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din al-tawil. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.